Selamat pagi anda sedang menonton Awal di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad. Dan hari ini dalam Awal di Pagi kami nak kongsikan kepada anda berkenaan topik kesihatan. Dan ia adalah berkenaan dengan Adverse Events Following Immunisation atau disingkatkan kepada AFI. Dan ia juga dikenali sebagai kesan adverse susulan imunisasi, Gigi. Dan kira-kira 93% individu yang mendapatkan vaksinasi masing-masing dilaporkan tidak mengalami gejala serius ataupun AFI. Kesan AFI paling kerap dilaporkan penerima vaksin ialah demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot dan juga keletihan. Baik, untuk bercakap lanjut mengenai AFI ni, kita nak bersama dengan pakar perunding kardiologi Hospital Sultanah Bahiyah, Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Damaraj Kartikesan. Dr. Raj, selamat pagi. Selamat pagi Gigi, selamat pagi Syazwani. Ya, Dr. Raj, mungkin kita nak mulakan dengan penerangan paling senanglah sekali untuk kita fahami apa itu Adverse Events Immunisation atau disingkatkan kepada AFI ni. Adverse effect from immunization atau AFI adalah apa-apa kesan sampingan, sama ada ringan atau kesan sampingan yang teruk yang datang susulan imunisasi yang perlu disahkan atau tidak disahkan, ya, yang perlu diteliti lah. Itu yang kita panggil AFI. Tapi yang saya nak tugas saya hari ini adalah untuk bincang tentang adverse effect from immunization yang berkaitan dengan jantung. Dan dua adverse effect yang berkaitan dengan jantung kita panggil myocarditis dan pericarditis. Yang ni juga kita panggil adverse effect of special interest bila dia berkaitan dengan jantung. Nanti saya terangkan apa maksudnya. Kalau doktor dah bagi clue ataupun orang kata teaser nak cakap berkenaan dengan myocarditis dan juga pericarditis ni, mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut. Okey. So sebab tu saya bawa model jantung dekat sini untuk tunjukkan dekat G dan Syazwani. Ini adalah jantung manusia, tapi ini adalah model, just a model lah, ya. So saya akan tunjukkan di sini. Ini adalah otot jantung yang kita panggil myocardium, ya. Dan di luar ni ada selaput jantung yang cover jantung tu kita panggil pericardium. So bila ada radang di luar ni, radang selaput di luar, kita panggil pericarditis. Dan kalau ada radang otot jantung, kita panggil myocarditis. Itu maksudnya. Dan mungkin apakah simptom yang boleh kita kenal pasti daripada radang jantung dan juga radang selaput jantung itu, myocarditis dan juga pericarditis tu? Okey, soalan yang sangat bagus. Dia ada, bila kita bercakap tentang myocarditis dan pericarditis, selalunya simptomnya ialah sakit dada. Yang kedua, kita rasa sesak nafas. Yang ketiga, kadang-kadang sakit itu boleh pengsan secara tiba-tiba dan boleh rasa rentak jantung berdebar-debar, laju atau tidak sekata. Ini adalah 4 simptom yang utama. Dan satu lagi, jika dia involve, jika dia melibatkan saluran yang keluar, yang perikardium tu, sakit dada tu is quite typical. Kita cakap sakit dada tu dia selalunya dia sakit akan cakap dia rasa lebih sakit bila dia baring. Dan bila dia duduk dan dia kok ke depan, sakit tu hilang. Dan sakit tu berubah masa nafas. Bila dia tarik nafas, dia lebih sakit. So ini adalah antara clue yang kita boleh dapat lah kalau ada myocarditis atau pericarditis. Kadang-kadang dua-dua tu boleh berlaku masa yang sama, kita panggil myopericarditis. Dan doktor, apa mungkin kaitannya untuk mendapat myocarditis dan juga pericarditis ni dengan vaksin COVID-19? Okey, ini soalan sepuh master sebab tu kita berada di sini hari ini. So yang risiko untuk mendapat myocarditis dan pericarditis selepas vaksin COVID, saya beritahu dengan terang, risiko ini jarang berlaku, sangat-sangat jarang berlaku. Dan insiden kita tengok dalam 1.2 dalam sejuta dos vaksin. So sangat-sangat jarang. So risiko untuk mendapat kemalangan jalan raya lebih tinggi daripada mendapat risiko myocarditis dan pericarditis lepas vaksin COVID. Satu lagi, vaksin yang boleh menyebabkan risiko myocarditis dan pericarditis bukan semua vaksin. Kita lihat cuma
risiko ni sangat jarang berlaku dan dia cuma berlaku bila yang kita kenal pasti selepas vaksin mRNA. So vaksin mRNA yang kita guna di Malaysia ialah vaksin Pfizer atau Comirnaty lah. So tapi side effect ni sangat-sangat jarang. Dan selalunya kita lihat risiko untuk mendapat myocarditis sampai walaupun jarang, dia selalunya berlaku selepas dos yang kedua. Up to 5 days, 5 hari selepas dos kedua. Hari pertama dengan hari kelima lepas dos kedua. Ini yang kita lihatlah kekerapan dia. Tapi saya ingin tegaskan di sini ya, ini yang sangat penting. Semua orang takut dengan vaksin mRNA ini menyebabkan myocarditis, tapi ramai yang tak tahu risiko untuk mendapat myocarditis selepas jangkitan COVID adalah jauh lebih tinggi daripada risiko myocarditis dari vaksin COVID. So, vaksin COVID sebenarnya dapat membantu mengelakkan anda mendapat myocarditis. So, sebenarnya walaupun risiko dia memang sangat-sangat kecil, sangat-sangat jarang berlaku, tetapi ia sangat penting untuk mengelakkan dan melindungi anda daripada mendapat jangkitan COVID yang serius dan jangkitan COVID yang menyebabkan myocarditis. Doktor, banyak penjelasan yang doktor dah bagi berkenaan dengan myocarditis dan juga pericarditis ni. Tapi kita nak juga melihat kepada siapakah agaknya golongan yang lebih cenderung untuk mendapat myocarditis dan juga pericarditis ini. Sebab kita tahu, contohnya kalau dah terima vaksin COVID-19, mungkin selepas dos kedua itu. Tapi golongan mana yang lebih cenderung sebenarnya? Satu lagi soalan yang sangat bagus, Wani. Sebenarnya setakat ni kita tidak tahu siapa yang boleh dapat. Kita tak boleh agak. Dia boleh berlaku pada siapa saja, tetapi kita melihat dari data yang kita dapat setakat ni, yang lebih cenderung mendapat myocarditis ni adalah golongan yang umurnya kurang dari 30 tahun, yang muda dan golongan lelaki. So orang-orang seperti ini, golongan ini lebih cenderung untuk mendapat mempunyai risiko yang lebih tinggi berbanding orang lain untuk mendapat myocarditis. Tapi walau bagaimanapun, risiko untuk golongan ini sangat rendah. Tetapi risiko untuk mereka mendapat myocarditis daripada jangkitan COVID adalah lebih tinggi. So itu yang saya tegaskan. Satu lagi saya nak terangkan di sini, sebab soalan ini selalu saya dapat dari pesakit saya. Bagaimana kalau saya ada masalah jantung seperti saluran darah sumbat, kalau saya letak stent, letak balloon dalam saluran darah, atau saya pergi operation bypass, adakah risiko untuk saya dapat myocarditis lebih tinggi? Jawapannya tidak. Risiko anda sama macam orang lain, tetapi jika anda risiko dia tidak meningkat. Itu yang saya nak cakap. Risiko dia sama saja. So tidak perlu takut, tapi golongan ini risiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID yang serius. So mereka memang perlu sangat-sangat untuk mengambil vaksin. Itu yang saya nak tegaskan di sini. Tapi doktor, dalam masa yang sama juga banyak persoalan yang dilemparkan di luar sana berkenaan dengan dua perkara ini. Walaupun mereka ni dilihat sihat, seorang yang aktif, bersukan, menjaga makan misalnya, tetapi masih lagi ataupun juga ada kalangan mereka ni mendapat serangan myocarditis dan juga pericarditis ni. Mengapa boleh jadi begitu, doktor? Itu yang kita tidak tahu sekarang. Siapa yang boleh dapat myocarditis ni, kita masih lakukan kajian, kita sedang masih melihat data dari seluruh dunia, apa yang menyebabkan kita masih cuma boleh agak golongan yang boleh dapat tu. Tapi kita tidak boleh pinpoint dengan betul-betul accurate dan cakap orang ni akan dapat, orang ni tidak akan dapat, sebab immune response atau immunity kita lepas kita menerima vaksin berlainan dari setiap orang tu, dia berlainan. So itu yang penting untuk kita ingat. Tetapi kita nampak ramai orang yang mendapat myocarditis ni, dia dapat masa dia buat sukan atau aktiviti yang lasak lepas dia menerima suntikan vaksin Comirnaty, vaksin Pfizer mRNA ini. Sebab tu kita sarankan agar tidak membuat apa-apa aktiviti lasak, aktiviti berat, sukan-sukan lasak macam maraton, panjat gunung, panjat bukit, semua tu.
Jangan buat untuk seminggu 2 lepas ambil vaksin COVID ni. Ini pun ini pun berdasarkan apa observation kita, orang-orang yang dapat myocarditis ni, contohnya dia pengsan masa dia buat aktiviti lasak. Sebab tu kita sarankan jangan buat aktiviti ni lepas ambil vaksin Comirnaty COVID. Dan saya pasti ada lagi perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk mengelak berlakunya myocarditis dari terjadi selepas mengambil vaksin COVID-19. Mungkin Dr. Raj ada penjelasannya. Saya rasa ini yang paling pentinglah, kita mengelakkan aktiviti lasak. Dan satu lagi, kita selalunya kan kita lihat orang yang dapat myocarditis lepas vaksin, bila dia datang ke hospital dan kita check, kita buat swab, dia sebenarnya ada jangkitan COVID-19. So COVID-19 yang menyebabkan myocarditis daripada vaksin tersebut, daripada disebabkan oleh vaksin. So ramai yang kita jumpa macam tu. So kita kena first, bila dia datang dengan myocarditis, so kita kena tengok dulu apa sebab dia dapat myocarditis. Adakah dia betul-betul disebabkan oleh COVID vaksin atau disebabkan oleh sebab yang lain. So, dan very common cause, satu sebab yang common cause yang kita jumpa ialah dia mendapat myocarditis disebabkan oleh jangkitan COVID. Pada masa yang sama, dia tidak tahu dia ada COVID, dia telah pun menerima vaksin. So itu yang kita nampak setakat ni. Dan satu lagi ialah kita kena pastikan bila kita dapat simptom-simptom macam ni, jangan ambil ringan. Terus datang ke hospital. Sebab tu pendidikan dan acara ilmiah seperti ini sangat penting untuk memberi pendidikan pada masyarakat supaya dia tahu bila dapat simptom myocarditis ni, datang ke hospital dengan segera. Itu antara penjelasan dan juga penerangan awal oleh Dr. Raj berkenaan dengan myocarditis dan juga pericarditis ini. Selepas ini kita nak tanya lagi Dr. Raj berkenaan dengan kesan adverse susulan imunisasi ini berkaitan dengan mungkin ada vaksin-vaksin lain. Itu akan kami ajukan kepada Dr. Raj selepas ini. Selamat datang ke Yang Mana Satu Idaman You. Jika anda ada RM109, mana satu yang anda mahu? 90 saluran Astro atau internet laju? Persoalannya, kenapa you kena pilih kalau semuanya ada dengan bundle Jimat, internet laju dan 90 saluran Astro hanya RM109 sebulan sahaja? Kan? Call 03-7481-3000 sebelum promosi habis. Polis dah tahan Cik Jafri itu atas kesalahan apa? Tolonglah saya cik. Antara prinsip dan kemahuan. Ya Allah. Bangun. Bangun. Apa kena guna Syauqi dalam kes Jafri ni? Jafri dah solat 26,000. Kau ni masih tak faham lagi ya. Ini bukan soal duit. Saya rasa kita habis takat ni ya. Tetuan Ang dan Rahimil, Isnin hingga Khamis, 11 malam di Astroria dan Astro Go. Emas Anwar STL 21-22 secara langsung di Astro Arena dan Astro Go. Pelan Pemulihan Negara PPN dan bajet 2022 akan menjadi teras kepada usaha pemulihan dan pembaharuan Malaysia. Kebenaran rentas negeri yang diberikan kepada individu lengkap vaksinasi memberi sinar positif kepada sektor termasuk pelancongan domestik. Malaysia merekodkan 14 penyenaraian melibatkan modal pasaran berjumlah RM1.5 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Bahmun semua padian, lihatlah Awani Borneo jam 7 malam setiap hari, banyak berita-berita cerita kita ni hanya di Astro Awani. Baik, bertemu kembali dalam Awani
Awal Pagi hari ini kami membincangkan berkenaan dengan kesan adverse susulan imunisasi atau AFI bersama dengan Dr. Dharma Raj Kartikesan yang merupakan pakar perunding kardiologi Hospital Sultan Abahiyah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Raj, sebelum kita berhenti rehat tadi, banyak yang doktor dah memberi penjelasan berkenaan dengan AFI terutamanya terhadap kesan sampingan terhadap radang jantung, myocarditis dan juga pericarditis ini. Tapi doktor, kita juga nak tahu kalau kita bercakap dengan berkenaan dengan AFI dan juga serangan jantung kesan sampingannya, bagaimana pula vaksin-vaksin lain memberi kesan sampingan terhadap perkara ini? Ya, soalan yang bagus, Wani. Vaksin-vaksin lain bukan vaksin mRNA. Setakat ni cuma vaksin mRNA yang kita tahu menyebabkan myocarditis, yang boleh menyebabkan myocarditis, walaupun risiko dia sangat rendah. Tapi buat masa sekarang, vaksin ini yang kita ketahui boleh menyebabkan myocarditis ni. So, tapi yang saya nak terangkan sekali lagi, risiko untuk mendapat myocarditis daripada vaksin COVID, vaksin Pfizer, vaksin mRNA ini adalah sangat rendah. Dan risiko untuk mendapat myocarditis dari jangkitan COVID adalah jauh lebih tinggi. So, semua vaksin yang kita ada sekarang berfungsi untuk membantu memberi perlindungan kepada kita daripada mendapat jangkitan COVID. Sebab tu dia sangat penting untuk kita mendapat dos penggalak. Ini ada banyak sebabnya. Salah satu sebab ialah apabila kita dah menerima dos kedua, kalau kita tunggu terlalu lama, perlindungan kita tidak lagi optimal terhadap jangkitan COVID. So, perlindungan tu akan menurun bila pada satu jangka masa yang tertentu. Jadi, kita perlukan dos penggalak untuk meningkatkan imunitas kita, untuk meningkatkan sistem imun kita supaya mendapat perlindungan yang optimum. Kenapa ini penting? Satu, ini boleh menyebabkan kita kurang risiko untuk mendapat jangkitan COVID. Dan yang kedua, kalau kita dapat jangkitan COVID pun, kita tidak akan dapat jangkitan COVID yang serius. Kita tak akan dapat kategori 3, 4 atau 5, tapi kita mungkin akan dapat cuma kategori 1 atau 2 yang mempunyai gejala yang ringan saja. Tapi kalau kita tidak menerima dos penggalak dan kita tunggu masa yang lama, antibody menurun, imun sistem kita tidak optimum, kita akan mendapat, kalau kita mendapat jangkitan COVID, kita akan mendapat jangkitan COVID yang serius, yang boleh menyebabkan radang paru-paru, yang boleh menyebabkan radang jantung, yang memerlukan bantuan oksigen, yang memerlukan bantuan pernafasan dan masuk ke ICU. Itu yang penting untuk kita ingat. Dan untuk pengetahuan anda semua di luar sana, kebanyakan laporan AFI untuk vaksin COVID-19, majoritinya dalam negara kita adalah tidak serius. Semuanya bergejala ringan, lenguh-lenguh tangan, ada juga yang mungkin demam ringan dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak bincangkan di sini adalah simptom kemungkinan berlaku myocarditis dan juga pericarditis, yang mana gejala ini sangat-sangat ringan sekali, sangat-sangat saya kira sedikit saja yang berlaku. Tetapi Dr. Raj, jika berlaku simptom myocarditis dan juga pericarditis ni, apa yang perlu dilakukan oleh pesakit? Ya, selalunya myocarditis dan bila simptom yang saya terangkan tadi, simptom sakit dada, sesak nafas, rasa macam nak pengsan, jantung berdebar-debar, terus datang ke hospital yang berdekatan. Jangan tunggu di rumah, jangan tunggu untuk anak balik, jangan tunggu untuk jiran datang. Terus datang ke hospital. Kalau tak ada kenderaan, telefon ambulans untuk bawa ke hospital. Bila sampai di hospital dan sampai di Jabatan Kecemasan, doktor akan memeriksa dulu, memeriksa jantung. Lepas tu dia akan pasang ECG yang akan melihat rentak dan irama jantung. Lepas tu dia akan membuat ujian darah untuk melihat sama ada kerosakan otot jantung ke tak. Semua ini boleh memberi kepastian kepada diagnosis myocarditis. Selepas itu pesakit ini jika benar pesakit ini mempunyai myocarditis, pesakit ini akan dimasukkan ke hospital. Kita akan buat ujian ekokardiogram, scan jantung. Lepas itu dia akan dimasukkan ke unit rawatan rapi, either
ICU atau cardiac care unit dan dijaga oleh pakar jantung, dan kita akan melihat apa dia punya progress lah di ward. Dan salah satu benda yang penting untuk ingat ialah myocarditis ni kita panggil dia self-limiting disease. Maksudnya dia akan pulih dengan sendiri. Apa yang doktor perlu buat ialah bagi ubat untuk ubat tahan sakit, ubat untuk mengurangkan radang di otot jantung tu, dan memberikan pesakit rehat yang secukupnya. Dan selepas itu, selalunya semua pesakit ni akan pulih. Dan bila kita follow up patient tu lepas tu, dia akan menunjukkan jantung dia, kebanyakannya akan menunjuk jantung yang sama macam yang normal sebelum dia dapat myocarditis tu. Akan jadi macam normal balik. So, tidak perlu risau pasal myocarditis ni, tetapi yang saya ingin tegaskan di sini, bila ada simptom tu, sebab dia jarang berlaku, tapi bila ada simptom yang saya terangkan tadi, 4 simptom tu, sakit dada, sesak nafas, rasa macam nak pingsan, jantung berdebar-debar, rasa jantung tak sekata, terus datang ke hospital. Jangan tunggu di rumah. Itu antara simptom-simptom yang mungkin kalau orang ramai aware berkenaan dengan simptom itu, mereka akan terus mendapatkan rawatan. Tapi kadang-kadang benda itu terlalu apa orang kata lambat ambil tindakan itu. Bagaimana doktor nak nasihatkan agar sekiranya ada simptom walaupun sekecil simptom itu perlu terus dapatkan rawatan? Ini bukan apa doktor, mungkin ada kebanyakan di luar sana dia macam in denial tahu keadaan badan dia. Badan dia sebenarnya lemah tetapi suka memaksa diri. Ya. So, yang ni saya rasa sebab tu kita perlukan pendidikan, kita perlukan banyak even di tempat yang kita bagi vaksin pun kita akan beritahu dekat pesakit banyak kali. Kalau ada simptom-simptom seperti ini, terus datang ke hospital. So, ini adalah advice yang sangat penting untuk kita bagi dekat pesakit. Sebab apa? Kalau pesakit kena sedar, kadang-kala sakit dada, sesak nafas, dan jantung berdebar-debar tu bukan saja disebabkan oleh myocarditis. Kadang-kala pesakit ni lepas ambil vaksin, dia juga boleh mendapat serangan jantung. Tetapi bukan semua ni juga simptom untuk serangan jantung. Kita ada banyak pesakit lepas ambil vaksin, a few weeks later dapat sakit dada, ingat myocarditis atau gastrik, datang ke hospital. Bila kita buat ECG, nampak dia ada serangan jantung. So semua ini sangat penting. Sakit dada ni walau sakit sedikit pun, sakit di mana-mana pun, jangan ambil ringan. Sebab banyak pesakit, bila dia dapat sakit dada, terutamanya yang ada kencing manis, terutamanya yang dah berumur, terutamanya di golongan wanita, dia selalunya kita panggil silent MI. Dia tidak ada simptom yang tipikal macam serangan jantung. So kadang-kadang kita perlu ingat sakit dada tu bukan bermaksud dia mendapat adverse effect from vaksin. Kemungkinan besar dia juga boleh mendapat serangan jantung. Sebab tu sakit dada tidak boleh dipandang ringan. So bila ada sakit dada, rasa macam tak sedap hati, rasa terutamanya bila ada kencing manis tu, terus datang ke hospital untuk buat ECG. Dan juga doktor, ada juga dikatakan di sini, kalau saya boleh refer balik, setengah ataupun kesan-kesan AFI itu tak semestinya berlaku disebabkan oleh pengambilan ataupun suntikan vaksin. Mungkin doktor boleh jelaskan perkara itu. Ya, so dia boleh juga berlaku disebabkan oleh ubat-ubat lain, over the counter medication, benda-benda yang dia ambil yang kita tidak tahu. Tetapi that is why sebab tu kita perlu betul-betul pastikan yang dia dapat adverse effect ni disebabkan oleh vaksin yang kita berikan. Selalunya kalau untuk vaksin kombinasi, vaksin Pfizer, dia akan berlaku hari pertama hingga hari kelima selepas menerima dos kedua. Lepas tu walaupun dia sangat jarang berlaku, tapi kekerapan dia ialah lepas dos kedua, hari pertama hingga hari kelima. Sebab tu kita perlu ingat, bila kita dapat sakit dada, sebab tu kita tengok probability dia. Lepas kita ambil vaksin COVID, terutamanya kalau kita umur kurang dari 30 tahun, lelaki, ambil dos kedua, dapat sakit dada atau sesak nafas sebelum ni sangat sihat, dapat sakit dada atau sesak nafas kurang dari 5 hari lepas mengambil, within 5 days lepas mengambil vaksin Pfizer,
kita perlu segera ke hospital sebab the chances of you having myocarditis tu tinggi. So, sebab tu kena datang ke hospital dengan segera. Dan satu lagi, bila kita selalunya bila kita tengok pesakit yang dapat myocarditis ni, yang muda ni, dia membuat aktiviti yang lasak. So itu yang kita kena pastikan, kita tidak buat apa-apa. Sebab tu Kementerian Kesihatan sarankan at least a week, 1 minggu hingga 2 minggu, jangan buat aktiviti yang lasak, jangan buat sukan yang aktiviti yang berat, sukan yang lasak, maraton, panjat bukit, semua tu jangan. Tunggu dulu sebab ini akan kita nampak ini mungkin meningkatkan risiko untuk kamu mendapat myocarditis, terutamanya di golongan yang muda. Dan doktor, adakah mereka yang diserang oleh simptom myocarditis dan juga perikarditis ni akan boleh berulang simptom itu? Dia kadang-kadang boleh berulang, tapi sekali lagi saya ingin katakan kita tidak tahu, kita panggil recurrence. So kadang-kadang ia boleh berlaku. So kita tidak tahu pesakit mana, sebab kebanyakannya dia akan hilang. Kebanyakannya dia akan jadi elok. Tetapi ada kes yang menunjukkan ada setengah orang dia boleh datang balik tapi lepas rawatan dia akan hilang juga. Ya, bukannya bermaksud dia akan ada selalunya kesan ini tapi kita tidak tahu siapa yang akan dapat recurrently, tapi percentage ni on top of this percentage orang yang dapat ni pun sangat rendah. So kita tidak perlu bimbang. Baik, kepada anda di luar sana yang menonton perbincangan kita, kalau anda mengalami simptom yang dikatakan simptom AFib ataupun berlakunya ada keradangan jantung atau sakit dada atau apa saja anda rasakan selepas anda mendapatkan vaksin booster itu khususnya, ini apa yang telah pun dipaparkan di npra.gov.my. Anda boleh tengok bagaimana anda boleh melaporkan AFib ini melalui 2 cara, iaitu maklumkan kepada anggota kesihatan di fasiliti kesihatan anda, lapor AFib atas talian di laman sesawang rasmi NPRA, dan ini 2 cara yang anda boleh lihat juga. KKM sendiri juga telah mewawarkan bagaimana anda boleh membuat laporan berkenaan dengan kesan sampingan vaksin sekiranya anda alami. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Raj, Dr. Dharma Raj Kartikesan, pakar perunding kardiologi Hospital Sultanah Bahyah Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Banyak sebenarnya yang kita telah belajar daripada perkara ataupun kesan sampingan AFib ini, atau antara kata lainnya adalah adverse events following immunization. Jangan sampai kita kena myocarditis dan juga perikarditis tu, tapi kalau anda mengalaminya, pastikan anda pergi ke hospital terdekat secara segera. Baik, sekian Awani Pagi untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safisham dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Untuk memastikan Malaysia ada ke depan, kita boleh hentikan